Hai, selamat bertemu kembali bersama Cikgu Lina bagi mata pelajaran Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan kamu semua berada di dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Topik kita pada hari ini adalah 1.1 Keperluan Asas Manusia, 1.1.4 Menghargai Keperluan Asas Manusia. Sebelum kita teruskan, imbas kembali kesan ketiadaan keperluan asas manusia. 1. Kekurangan udara bersih menyebabkan kita sukar bernafas. Kedua, kekurangan air dalam badan akan menyebabkan badan kita menjadi lemah. Ketiga, kekurangan makanan akan menyebabkan badan kita menjadi lemah dan boleh menjejaskan kesihatan. Keempat, tanpa tempat berlindung, kita akan terdedah kepada cuaca panas, hujan dan bahaya. Apakah cara yang kita boleh lakukan untuk menghargai keperluan asas manusia? Cara untuk kita menghargai air adalah membuang sampah ke dalam tong sampah agar sungai kekal bersih dan jernih. Langkah lain yang boleh diambil sebagai cara menghargai air adalah: pertama, menjimatkan penggunaan air. Kedua, tidak membuang sampah ke dalam parit dan longkang. Ketiga, sekiranya kita berada di kawasan rekreasi seperti air terjun, kita hendaklah membuang sampah ke tempat yang telah disediakan. Keempat, kita hendaklah mengelakkan penggunaan baja kimia dan racun perosak yang boleh mencemarkan sungai. Kelima, kita hendaklah mengelakkan pembuangan najis ternakan secara terus ke dalam sungai. Keenam, kita hendaklah mengelakkan pembuangan bahan berminyak ke dalam longkang yang bersambung terus ke sungai. Ketujuh, kita hendaklah melaporkan pada pihak berkuasa tempatan sekiranya terdapat aktiviti pembuangan haram atau pencemaran sungai. Apakah cara untuk menghargai udara? Kita hendaklah menanam dan menjaga pokok supaya udara lebih bersih dan segar. Di antara langkah lain yang boleh diambil sebagai cara menghargai udara adalah: pertama, menghentikan tabiat merokok kerana ia bukan hanya merosakkan kesihatan perokok aktif tetapi juga membahayakan perokok pasif. Kedua, memanfaatkan tanaman tertentu seperti memelihara pokok lidah mertua, Chinese evergreen dan geranium di dalam rumah untuk membantu menapis udara di dalam rumah dan meningkatkan mutu udara. Ketiga, tidak melakukan pembakaran sampah. Keempat, melakukan program kitar semula. Bagaimanakah caranya untuk kita menghargai makanan? Kita hendaklah makan mengikut keperluan supaya tidak membazir. Beberapa langkah lain yang boleh diambil sebagai cara menghargai makanan adalah: kita hendaklah selalu membaca doa sebelum makan dan sentiasa bersyukur. Kedua, kita hendaklah mendapatkan pendedahan dan ilmu bagaimana kesukaran para petani mengolah bahan makanan. Ketiga, kita hendaklah melibatkan diri dengan proses penyediaan makanan dari peringkat permulaan memasak agar timbul kesedaran bahawa bukanlah mudah untuk menyediakan sesuatu makanan. Keempat, sekiranya ada sisa makanan, kita hendaklah memberikan sisa makanan tersebut kepada haiwan. Bagaimanakah caranya untuk kita menghargai tempat perlindungan?
kita hendaklah membersihkan rumah dan persekitarannya supaya selamat untuk didiami. Antara langkah lain yang boleh diambil sebagai menghargai tempat perlindungan adalah: pertama, sentiasa mengamalkan kebersihan di dalam dan luar rumah dengan membersihkan lantai daripada debu, menyiram pokok di halaman rumah, membuka tingkap agar udara segar boleh mengalir dalam seluruh rumah. Kedua, kita hendaklah mengitar semula bahan buangan seperti botol, tin aluminium, kertas dan besi-besi lama. Ketiga, kita hendaklah menanam pokok hiasan sebagai cara menjaga keindahan kawasan tempat tinggal. Keempat, kita hendaklah mengamalkan aktiviti bergotong royong, membersihkan dan menceriakan kawasan tempat tinggal atau kawasan taman. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini adalah: kita hendaklah menghargai keperluan asas seperti air, udara, makanan dan tempat perlindungan kerana ia sangat penting bagi membolehkan kita hidup dengan sihat, selesa dan gembira.